Kita merujuk kepada komen Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang memberi bayangan bahawa kerajaan mungkin memberhentikan subsidi membiayai pendidikan untuk golongan anak-anak orang kaya. Jadi kat sini kita muskil, siapa miskin, siapa kaya. Macam mana kita nak ada definasi kaya miskin ke kan? Jadi dengan objektifnya nak bersikap adil dan memberi ruang dan peluang kepada golongan rentan yang kurang bernasib baik, golongan miskin, OKU dan sebagainya. Jadi rata-rata rakyat merokong kalau kita tengok dekat sosial media kan. Oh ya, bagus, alhamdulillah, ya kita harus diberi peluang dan sebagainya. Tapi saya kesihani mereka dari golongan sederhana. Macam mana pendapat Sofia? Yang membayar cukai, tapi tidak dapat merasai dasar-dasar untuk pendidikan buat anak-anak mereka. Pendapat saya kata macam agak banyak faktor yang perlu diperlihatkan. Kalau yang kata golongan dalam bandar kosnya tinggi, mungkin T20 tapi anaknya mungkin 4, 5, 6. Bagaimana kita nak seimbangkan kadar kata golongan tersebut? Kita perkenalkan tetamu kita di studio dan juga melalui dalam talian. Bersama kita di studio Dr. Anwar Ahmad, pakar pendidikan. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum Sofia. Ya, dan juga menerusi panggilan video kita Dr. Hana Ambaraz Khan, penolong dekan etika, tadbir urus dan kelestarian Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Dr. Hana. Assalamualaikum. Okey, mungkin kita mulakan dengan Dr. Hana dulu yang berada di sana. Terima kasih bersama kita. Dan tentang orang kata pemberian subsidi pendidikan ini berdasarkan golongan kaya dan sebagainya. Bagaimana dalam pandangan Dr. Hana ini dapat diperhalusi? Kerana kalau kita menyentuh tentang golongan yang kaya ataupun yang sederhana atau miskin adalah satu perkara yang agak sensitif dan agak sukar. Ada satu taraf yang boleh dibeza-bezakan. Bagaimana pendapat doktor? Okay. Mula-mula kita nak kena tengok definisi kaya dengan miskin tu dulu. Tapi sekarang ni kita tak ada spesifik definisi kaya atau definisi miskin. Jadi kalau kita tengok kita ada T20, B40, M40, betul kan? Ikut tanda kata kan? Dan kita juga kena tahu sebenarnya apa maksud subsidi pendidikan tu apa. Okey. Okay? So saya nak mula dengan subsidi pendidikan ni, dia sebenarnya adalah satu bantuan yang kita bagi untuk menyokong pelajar atau juga institusi pendidikan. Kenapa buat begini? Sebab untuk mengurangkan beban kewangan yang ditanggung oleh pelajar. Kenapa kurangkan beban kewangan oleh keluarga dan juga pelajar? Sebab kita nak pastikan yang semua mendapat satu akses pendidikan yang berkualiti, iaitu subsidi ni sebenarnya fungsi dia untuk menyokong pendidikan. Kan? Betul kan? Menyokong pendidikan. Ya. Kemudiannya secara amnya menyokong pendidikan. Secara amnya menyokong pendidikan. So kita kena tahu siapa yang kita nak sokong dan siapa yang sebenarnya kita tahu. Siapa yang perlu bantuan, siapa yang tak perlu bantuan. Inilah isu yang sebenarnya semua orang tengah kecoh kan. Betul. Sebab saya banyak stres. Kenapa anak saya tak dapat? Betul. Jadi tapi kita kena go back to the main question. Kenapa ada subsidi ni? Kenapa ada? Dan apa kaitannya dengan ekonomi negara? Sebab subsidi ni penting. Subsidi ni sebenarnya dia membantu untuk dia sebenarnya satu tools yang efisien untuk pengagihan semula pendapatan. Kita gunakan dia untuk agihkan semula pendapatan. So, maknanya bayar tax semua, kita nak agihkan semula pendapatan, kita gunakan subsidi. Subsidi penting sebab kita nak meningkatkan modal insan dari segi ekonomi. Kita perlu sangat modal insan. Tepat dan sekali. Kita perlu meningkatkan mobiliti sosial. Tepat sekali. Okey. Kita pause di sana sebentar. Kerana sekarang kita nak lihat kepada pengagihan itu sendiri. Jadi bersama dengan Dr. Anwar sebagai seorang pakar pendidikan lah. Kalau kita lihat satu komen macam ni, kita kena tarik subsidi daripada golongan anak orang kaya dan kita kena agihkan. Jadi ke mana harus kita agihkan? Jadi di sini mungkin saya ada 3 perkara. Dari segi kelayakan lah, siapa miskin, siapa kaya, itu satu hal. Kedua, di mana harus kita agihkan? Infrastruktur, modal insan guru-guru dan juga penjawat awam kementerian, ataupun mungkin kita harus agihkan semula kepada dana untuk lebih golongan rentan yang dapat menikmati subsidi ini. Macam mana pendapat? Baik, terima kasih Nas, Sofia. Prinsip pendidikan kita kena jelas dulu sebelum kita bercakap soal subsidi sebagainya. Kita kena melihat prinsip pendidikan. Dalam sebuah negara, mana-mana negara di dunia pun, dari sisi prinsipnya pendidikan disediakan oleh kerajaan kepada rakyat. Apa yang disediakan? Pendidikan asas.
Okay, jadi pendidikan asas yang wajib di negara kita ni disediakan oleh kerajaan. Tanpa mengira dia kaya, dia miskin, dia dapat pendidikan asas. Itu pertama yang kita kena faham. Jadi pendidikan asas ni tidak ada perbincangan sebab itu disediakan oleh kerajaan. Dia anak kaya, anak orang miskin, semua dapat. Tetapi dalam usaha untuk mendapat pendidikan asas yang disediakan oleh kerajaan itu, ada anak-anak yang tidak boleh akses kepada pendidikan itu, asas itu. Misalnya, ada anak di kawasan pedalaman nak pergi ke sekolah jauh. Maka mereka terpaksa berjalan beberapa kilometer setiap hari, setiap pagi. Ataupun anak OKU, kita baru bincang pagi tadi, bagaimana ada anak yang kelainan upaya. Jadi anak-anak yang berhadapan dengan masalah untuk akses kepada pendidikan asas itu, mereka yang akan mendapat yang disebut sebagai subsidi ataupun bantuan. Bukan semua yang akan dapat subsidi ataupun bantuan. Sebab yang lain itu sudah mendapat pendidikan asas tadi yang disediakan oleh kerajaan. Jadi sebenarnya kalau kita bagi bantuan ataupun subsidi kepada kumpulan yang memerlukan, bukanlah bermaksud kita mengambil hak ataupun kumpulan yang lain, sebab yang lain akan dapat juga pendidikan asas itu. Cumanya kita nak pastikan ada kumpulan-kumpulan yang tidak dapat akses pada pendidikan itu, mereka diberi bantuan. Misalnya ada sediakan asrama penuh, asrama harian. Dan dalam proses itu, Nas tanya tadi tentang siapa yang patut dapat kan. Kita sebenarnya, kalau kita tengok dalam bajet yang lepas-lepas, terutamanya di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar, telah memberi peruntukan yang cukup besar. Semakin hari, semakin tahu kita semakin meningkat. 58 bilion. 58 bilion. Betul. Dan kita lihat banyak peruntukan yang sebenarnya telah diberikan untuk memberi bantuan yang kita sebut subsidi itu. Sebenarnya bantuan pun boleh guna perkataan itu. Misalnya kita sediakan 788 juta untuk bantuan awal persekolahan. Jadi anak-anak orang yang tidak mampu dapat duit RM150, boleh beli uniform, boleh beli baju dan sebagainya. Begitu juga kita ada rancangan makanan tambahan kepada anak-anak yang mungkin tak boleh akses kepada makanan yang sihat, seimbang, yang kualiti. Jadi kita bagi sebab bila dia orang makan, dia orang pergi sekolah, dia orang boleh belajar dengan baik. Kemudian kita ada semua KPM ada 18 jenis bantuan yang diberikan kepada kumpulan yang menghadapi masalah kewangan. Beasiswa kecil persekutuan, bantuan uniform, bantuan alat tulis dan berbagai-bagai lagi. Jadi pada saya apa yang telah disediakan oleh kerajaan itu yang disebut oleh KPM itu 18 itu sebenarnya banyak. Kalau kita lihat antara negara lain pun kita, alhamdulillah kita dapat bantuan, berbagai-bagai bantuan kepada kumpulan yang memerlukan. Jadi pada saya, soal subsidi ini bukanlah menarik balik daripada kumpulan yang mengatakan kami pun perlu dapat. Memerlukan. Sebenarnya kerajaan bagi pada semua. Tapi ada kumpulan yang memerlukan lebih bantuan. Kerana kalau tidak, mereka tak boleh akses kepada pendidikan. Saya sukakan yang Dr. Anwar, dia memberikan satu klarifikasi yang sangat jelas. Subsidi, bantuan, berbeza. Yang saya rasa ini perlu diperhalusi dengan lebih detail lagi lah. Supaya kita faham di mana bantuan itu akan diajukan kepada siapa. Dan berdasarkan apa yang disebutkan oleh kerajaan, dan Dr. Anwar dan Dr. Hana sendiri, kita dengar jugalah apa kata orang ramai dan para ibu bapa mengenai isu ini. Adakah yang setuju, adakah yang tak setuju? Jom kita saksikan. Saya rasa tak wajar kot. Sebab bantuan tu patut bagi kat semua. Tak semestinya T20 tu nak kena guna duit sendiri. Jadi saya rasa sepatutnya bantuan tu bagi dekat siapa yang layak. Orang pandai dapat, orang tak berapa pandai, malas tak dapat. Bukannya kaya miskin. Bagi pendapat saya tak setuju sangat tentang perkara ini sebab bagi saya yang T20 itu adalah keluarga dia. Untuk student itself, tak semestinya mereka mampu untuk tanggung diorang punya kos pelajaran. Macam sekarang buku teks pun kadang dah 50 ke atas satu buku teks, tapi satu student ambil berapa subjek. So untuk mereka tanggung dengan duit yang parents diorang bagi itu, bagi saya tak wajarlah untuk diorang tarik balik. Pada pendapat saya setujulah sebab kita tahu kan T20 ni basically income diorang melebihi 10,000 lah sebulan. So rasanya dia mampu untuk untuk mengantar anak-anak diorang ke sekolah private, something like that lah. I memang tak setuju untuk tarik balik yang katakan yang sesiapa yang layak, yang pandai, okey, memang kita akan sokong sebab itu
apa kita kata itu apa ini education. Tu. Okey. Jadi kalau boleh kita boleh open yang untuk bagi yang pandai rajin, okey, yang ada apa? Yang ada kelayakan. Okey, saya akan sokonglah. Tak wajar. Sebab contoh dia buat bisnes, ada hari bisnes dia okey, dia golongan T20, tiba-tiba bisnes dia tak okey. Lepas tu macam mana nasib anak dia? Sebab yang buat bisnes tu mak bapak dia. Anak dia tu untuk masa depan dia. So pada saya tak wajar lah. Rata-rata apa kita dapat dengar di sana, inilah dia golongan yang rasa-rasanya mereka tersepit ya. Hidup segan mati tak mahu begitu, bayar cukai tapi mungkin tak layak untuk subsidi. Kenapa? Tapi dengan penjelasan Dr. Anwar tadi, jadi mungkin kita lebih cakna akan di mana subsidi-subsidi ini akan disalurkan untuk golongan yang rentan. Okey, maklumlah begitu. Tapi mungkin saya ingin bertanya kepada Dr. Hana yang masih ada bersama dengan kita dari sudut ekonomi ya. Mungkin apa yang harus kita faham di sini adalah kriteria kelayakan dari segi ekonomi. Bagaimana harus kita perhalusi polisi ini untuk ia menjadi lebih berkesan buat rakyat di luar sana. Dr. Hana, silakan. Okay. Saya rasa sekarang ni kalau kita tengok M40, kita letakkan dia tangga gaji. Kita letakkan ikut tangga gaji. Kemudiannya kalau kita tengok betul-betul M40 ni kita boleh bagi dua sebenarnya. Satu yang betul-betul kalau anak dia seorang dua, perbelanjaan dia sikit, jadi dia boleh hidup dengan selesa dengan gaji dia. Satu lagi dah ke arah B40 dah. So yang tu saya rasa kita kena tengok dari segi kalau ekonomi, kita kena tengok betul-betul sebab kita how do I say, tadi tuan tanya berkenaan kriteria kan, macam mana nak tetapkan kriteria kan. Am I right? Betul? Okey, so yang ni yang kita kena tengok semula dan kita juga kena tengok saluran tu. Kita nak salurkan tu sebabnya satu memang betul kita kena ikut kumpulan sasaran. Dia kena ada kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran tu yang kita kena tetapkan betul-betul siapa yang kita sasarkan untuk terima bantuan. Kadang-kadang saya rasa valid pendapat netizen ni sebabnya okey, mungkin perbelanjaan dia banyak dan dia anak dia ramai, jadi tak cukup. Kita faham. Sebab tu yang bila kita tetapkan satu kumpulan sasaran. Contoh pelajar yang cemerlang. Kita tak boleh halang pelajar cemerlang dari menerima bantuan sebab itu dia memang cemerlang dan untuk yang tidak berkemampuan mungkin kita bantu dia sebab dia tidak berkemampuan. Yang berkemampuan kita bantu dia sebab dia cemerlang. So itu dia saranan daripada Dr. Hana. Macam mana pendapat Dr. Anwar pula? Baik, terima kasih Jas. Saya melihat begini, sebenarnya kalau kita tengok struktur kanak-kanak yang belajar di sekolah kita, kumpulan yang disebut sebagai paling kaya itu sebenarnya mereka dah berada di sekolah antarabangsa, sekolah swasta dan mereka telah bersedia untuk membayar untuk mendapat pendidikan yang mereka anggap sesuai dengan anak-anak mereka. Jadi apabila kita menarik subsidi, sebenarnya bukanlah, pada pandangan saya, bukanlah dia memberi kesan sangat kepada kumpulan yang paling kaya tu. Sebab paling kaya itu sudah ada sistem pendidikan yang mereka tetap teruskan. Maksudnya yang akan terkesan adalah kumpulan-kumpulan M40 lah, yang berada banyaknya di sekolah kebangsaan, sekolah menengah dan sebagainya. Jadi pada saya, penarikan subsidi mungkin akan memberi kesan kepada perbelanjaan mereka kerana terpaksa membayar untuk mendapat pendidikan, sedangkan mereka seperti disebut tadi bukanlah kumpulan yang paling kaya. Jadi pada saya kajian harus dilakukanlah untuk memastikan bahawa jangan jadi kumpulan ini kumpulan yang terpaksa menanggung lah kalau betul subsidi itu ditarik. Yang keduanya, kita setuju bahawa memang tidak ada satu angka yang jelas berapakah yang dimasukkan sebagai paling kaya. Belum. Kita tak ada. Sebab tu kalau kerajaan ingin mengadakan ataupun dasar menarik balik subsidi ini, kena ada satu ketetapan yang jelas. Yang jelas ya, berapa sebenarnya yang dianggap sebagai paling kaya itu. Kalau tidak, mungkin itu akan menimbulkan banyak isu dalam masyarakat. Tepat sekali. Saya ada sebut. Saya nak tambah sikit tentang kalau kita tarik balik kesan ke atas M40 ni. Maksudnya dia bukan yang paling kaya tapi dia agak mewah kan. Tapi kalau saya boleh, kalau kita tengok trend sekarang ni, anak-anak muda zaman sekarang ni dia tak nak berhutang.
So kalau M40 ni tak ada subsidi dan dia memang tak cukup untuk anak dia belajar, ikut trend anak-anak sekarang yang tak nak berhutang, maknanya apa yang akan terjadi adalah dia orang tak akan sambung belajar sebab dia nak elakkan hutang. Dia akan mungkin terus ke gig ekonomi. Tengok dari sudut ni lah. Dan dia akan memberi sedikit tekanan ekonomi. Walaupun kita tengok M40 ni dia bukanlah B40, dia memang dia okey lah. Tapi dia masih bergelut dengan financial issue untuk tampung pendidikan yang tinggi. Sekarang ni kos tinggi. Kalau ni universiti ni makan dulu RM5 memang mewah zaman kita dulu. Betul, RM5 dah boleh makan nasi campur, ada ikan keli dengan kobis dan sebagainya. Tapi sekarang sekali aibah, sekali pasir kubah. Jadi mungkin kita nak wrap up perbincangan kita di sini bersama dengan Sofia. Baik, Dr. Hana memang legit apa yang disebutkan. Dan kalau kita nak sebutkan yang Dr. Anwar, kalau kita buat saringan pendapatan bagi setiap individu, mak ayah dan sebagainya, satu proses yang sukar. Tapi kalau di segregated, sekolah swasta lain dan sekolah kebangsaan pula, ada juga golongan kaya yang menghantar anak-anak mereka. Jadi untuk memudahkan, memastikan orang kata peralihan ini dapat menjadi sama rata bagi semua, apa yang boleh disarankan oleh Dr. Anwar untuk kebaikan ke semua pelajar-pelajar di seluruh Malaysia? Pada saya yang penting adalah pendidikan rendah dan menengah itu memang menjadi asas, pendidikan asas. Dan kerajaan mesti menyediakan pendidikan asas itu secara untuk semua. Menyeluruh. Setuju. Pendidikan tinggi itu adalah pilihan. Jadi ada yang nak masuk pendidikan tinggi, ada yang tidak mahu dan sebagainya. Jadi itu adalah ada subsidi, ada kaedah penjadualannya, bagaimana kita nak mengenakan subsidi, ada yang tidak dapat subsidi. Itu boleh dilaksanakan di peringkat pengajian tinggi. Bergantung kepada pengajian dan sebagainya. Kerana itu adalah pilihan yang dibuat oleh ibu bapa ataupun pelajar itu sendiri. Tapi fokus yang kita harapkan dalam bajet kali ini kalau boleh adalah janganlah kita kenakan sebarang penarikan subsidi kepada sekolah rendah dan sekolah menengah. Alhamdulillah. Itu wishlist Ya, itu yang diharapkanlah supaya anak-anak kita walaupun daripada mana-mana golongan pun masih berada dalam sekolah yang sama, mereka dapat belajar bersama-sama dan sebagainya. Baik. Untuk Dr. Hana, kita ada 1 minit untuk gulung. Silakan. Okey, saya setujulah. Saya rasa jangan sebabnya kalau kita lihat kerajaan kita sekarang ni kita ada kita generate new income. Kita boleh generate income. Sekarang ni kita ada tenaga boleh baharu. Mungkin kerajaan boleh tambahkan income dengan jadi hub untuk tenaga boleh baharu ni. Jadi kita tak ada isu penarikan subsidi. Dan saya rasa kerajaan ni mempunyai satu tanggungjawab sosial yang besar untuk mengurangkan kalau nak kurangkan beban subsidi, kena make sure yang pendidikan tidak terjejas daripada mana-mana pihak. Pendidikan tidak terjejas. Tepat sekali. Kualiti tiada kompromi. Yes, bagus pada saya kalau anak-anak T20, M40 dan B40 ni bercampur gaul. Sebab dari zaman sekolah, dia boleh mempunyai satu networking daripada awal, daripada zaman sekolah. So T20 ni kita tahu dia memang boleh menderma dan sebagainya, membantu sekolah secara tak langsung. Hasil tu kita dirasai oleh B40 juga dengan M40 kan. Saya suka cadangan ni. Maknanya kita semua gambling tenaga bersama-sama demi kesejahteraan generasi baru kita yang akan mengganti kita suatu masa nanti. Terima kasih Dr. Hana Ambaras Khan, penolong dekan E3A Tadbir Urus dan Kelestarian Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Terima kasih sangat-sangat juga kepada Dr. Anwar Ahmad, pakar pendidikan kita. Harap-harap wishlist kita jadi-jadilah belanjawan 2025 untuk pendidikan. Saya percaya kita nak pemangkin untuk pembelajaran diteruskan. Tak nak ada sebarang alasan untuk anak-anak ni tak pergi sekolah lah, tak cukup ini itu. Sebab ni tahun ini dan seterusnya pendidikan sangat-sangat important, sangat-sangat penting untuk semua. Jangan kita cari alasan untuk mereka ni tak hantar anak ke sekolah.